Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Mokhtar dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kita akan membentangkan hasil kajian kami iaitu kajian kami yang bertajuk Statistik Tenaga Buruh di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2019. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Nur Ahmaduddin Heka bin Muhammad Rizal yang bernomometri A175753. Bersama saya iaitu dua rakan yang bernama Muhammad Syafiq bin Abu Bakar dan Muhammad Alif bin Azri. Sesudah kita akan pergi ke pembentangan tajuk kajian. Tenaga buruh ialah jumlah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan tetapi tidak termasuk suri rumah, pelajar, pesara serta penganggur sukarela. Tenaga buruh dipecahkan kepada dua bahagian iaitu guna tenaga dan pengangguran. Maksud guna tenaga ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan oleh pelbagai sektor ekonomi untuk menghasilkan barang perkhidmatan dalam sesebuah negara. Manakala pengangguran ialah jumlah tenaga buruh yang digunakan oleh pelbagai sektor ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan dalam sebuah negara. Bagi kajian ini, terdapat tiga objektif yang kami keluarkan. Yang pertama adalah untuk menerangkan sektor buruh di Malaysia. Yang kedua adalah untuk menganalisis statistik tenaga buruh di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2019. Dan yang terakhir adalah untuk mempamerkan statistik tenaga buruh di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2019 secara visual iaitu poster infografik. Bagi kajian ini telah menggunakan tiga metod iaitu manipulasi data, analisis data dan persembahan data. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Aimanuddin. Seterusnya saya Muhammad Syafiq bin Abu Bakar bernombor metrik A176615 akan meneruskan lagi pembentangan ini. Pertama sekali marilah kita lihat tenaga buruh mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2019. Saya akan ringkaskan info ini kepada tiga negeri yang mempunyai tenaga buruh tinggi dan tiga negeri yang mempunyai tenaga buruh terendah. Tempat pertama yang mempunyai tenaga buruh tinggi ialah negeri Selangor dengan tenaga buruhnya seramai 3.6 juta, dan yang kedua Sabah dengan tenaga buruhnya seramai 2.0 juta, dan yang ketiga ialah Johor dengan tenaga buruhnya seramai 1.8 juta. Tiga negeri yang mempunyai tenaga buruh terendah, yang ketiga ialah Terengganu. Terengganu mempunyai tenaga buruh yang ketiga terendah iaitu seramai 488.2 tenaga buruh. Melaka di tempat kedua terendah seramai 497.8 dan Perlis yang terendah sekali iaitu 11.2. Baiklah, kita beralih kepada yang seterusnya iaitu trend tenaga buruh. Okey, boleh zoom sikit. Okey, terima kasih. Kita boleh lihat di sini terdapat sebuah graf garis yang menunjukkan trend tenaga buruh Malaysia dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Jumlah tenaga buruh pada tahun 2010 adalah seramai 12.3 juta. Jumlah ini meningkat kepada 15.5 juta pada tahun 2019. Berlaku peningkatan sebanyak 3.2 juta sepanjang tempoh 10 tahun ini. Apa yang boleh disimpulkan di sini ialah sepanjang tempoh ini banyak peluang-peluang pekerjaan baru dan ekonomi negara Malaysia membangun dengan baik yang menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada rakyatnya. Seterusnya kita beralih kepada sektor peratus tenaga kerja mengikut sektor pekerjaan dari tahun 2010 hingga 2019. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan 9 sektor yang terdapat dalam kajian ini iaitu yang pertama pengurus, kedua profesional, ketiga juruteknik dan profesional bersekutu, pekerjaan sokongan perkeranian, pekerjaan perkhidmatan dan jualan, pekerja mahir pertanian, perhutanan, perternakan dan perikanan. Seterusnya pekerja kemahiran dan pekerja pertukangan yang berkaitan, operator loji dan mesin serta pemasangan dan pekerjaan asas. Baiklah, melalui pemerhatian kepada graf ni kita dapat lihat
jumlah guna tenaga yang tertinggi adalah daripada sektor pekerjaan perkhidmatan dan jualan. Sektor ini antara penyumbang utamanya ialah negeri Selangor, yang mana negeri Selangor mempunyai jumlah tenaga kerja yang tinggi bagi kesemua sektor kecuali sektor pertanian. Di Selangor, sektor profesional dan perkhidmatan dan jualan mempunyai jumlah lebih 620,000 jumlah tenaga pekerja masing-masing. Dan antara penyumbang kepada jumlah yang tinggi ini ialah kedudukan negeri Selangor yang terletak antara wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Ini menyebabkan berlakunya limpahan sektor yang tidak diberikan fokus di dalam dua wilayah persekutuan ini, dan menjadikan banyak peluang-peluang pekerjaan yang disediakan dalam sektor seperti profesional dan perkhidmatan. Negeri Selangor juga merupakan negeri yang terkaya di Malaysia disebabkan kadar keluaran negara KDNK, kadar keluaran dalam negara kasar yang tertinggi. Okay. Dan negeri yang kedua yang menyumbang banyak dalam peningkatan sektor ini ialah negeri Sabah. Negeri Sabah mempunyai jumlah peluang yang tinggi dalam sektor seperti perkhidmatan dan jualan, sektor pertanian, penternakan dan sektor pekerjaan asas. Ketiga-tiga sektor ini merupakan sektor yang memberikan pendapatan yang rendah, dan ini menjadikan negeri Sabah walaupun mempunyai banyak tenaga buruh dalam sektor-sektor ini, negeri Sabah masih tidak mampu untuk menjana kekayaan seperti negeri-negeri di semenanjung Malaysia yang lain. Seterusnya kita akan melihat kepada wilayah-wilayah persekutuan. Tiga wilayah persekutuan yang terdapat dalam Malaysia. Yang pertama, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan wilayah persekutuan Labuan. Ketiga-tiga wilayah persekutuan ini mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri, dan sebagai contoh wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Di wilayah persekutuan Kuala Lumpur berfungsi sebagai ibu negara rasmi Malaysia, dan di dalam wilayah persekutuan ini jumlah tenaga buruh yang direkodkan dalam sektor perkhidmatan profesional merupakan yang tertinggi antara tiga wilayah persekutuan ini, dengan wilayah sektor perkhidmatan mempunyai seramai 165.8 ribu orang dan profesional seramai 200.8 ribu orang. Putrajaya pula berfungsi sebagai pusat pentadbiran negara, dan sektor yang tertinggi di kawasan ini ialah sektor profesional. Sektor yang terendah ialah sektor pertanian, yang pada tahun 2019 jumlahnya yang direkodkan di wilayah Persekutuan Putrajaya adalah kurang daripada nilai ratus. Dan di wilayah Persekutuan Labuan pula, wilayah Persekutuan Labuan ni berfungsi sebagai pusat perniagaan dan kewangan antarabangsa. Ini menyebabkan sektor yang tertinggi di kawasan ini ialah sektor perkhidmatan dan jualan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Alif. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang saya sebentar tadi. Baik, saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Alif bin Azri. Saya memegang kad matrik A175965. Baik, untuk kali pertamanya saya rasa saya akan menerangkan berkaitan dengan jumlah tenaga buruh bekerja mengikut jantina di Malaysia. Jadi di hadapan skrin anda ini, anda dapat lihat sebuah graf bar bergabung, di mana graf bar ini mewakili bagi jantina lelaki dan jantina perempuan. Secara kasar, secara umumnya dapat dilihat bahawa trend peningkatan jumlah tenaga buruh bekerja mengikut jantina di Malaysia ini menunjukkan kedua-duanya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan jantina lelaki dilihat mengatasi bagi jantina perempuan bagi jumlah tenaga buruh bekerja mengikut jantina ini di Malaysia. Jadi saya akan menerangkan lebih terperinci sikit berkenaan dengan berapakah jumlah sebenar lelaki dan perempuan dari segi yang tertinggi dan yang terendah. Jadi bagi jumlah tenaga buruh tertinggi telah dicapai oleh jantina lelaki, iaitu seramai 92.4 juta orang pada tahun 2019.
Manakala jantina perempuan pula, dia mencapai jumlah tertinggi bagi jumlah tenaga buruh bekerja ini pada sebanyak 5871 juta orang sahaja, iaitu pada tahun yang sama juga, iaitu pada tahun 2019. Dekat sini kita dapat lihat perbezaan jumlah tenaga buruh antara lelaki dan perempuan ni agak ketara, dan jumlah terendah bagi buruh bekerja bagi jantina lelaki dan perempuan adalah pada tahun kedua-duanya pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 2010, pada tahun 2010, iaitu dengan jumlah masing-masingnya seramai 7707.8 juta orang dan 4191.7 juta orang. Baiklah, seterusnya graf bar di hadapan ini adalah merupakan graf bar bergabung yang mewakili jumlah tenaga buruh penganggur mengikut jantina di Malaysia, lelaki dan perempuan pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Jadi secara kasarnya kita dapat lihat trend jumlah tenaga buruh penganggur ini bagi kedua-dua jantina ini menunjukkan satu trend yang tidak stabil. Berlaku peningkatan dan berlaku penurunan dari tahun ke tahun, memang tidak stabil. Jadi kita akan pergi kepada jumlah tenaga buruh penganggur yang tertinggi bagi jantina lelaki dan perempuan ni semestinya telah dicapai oleh jantina lelaki, iaitu seramai 301.1 ribu orang pada tahun 2019. Manakala jumlah penganggur terendah bagi kedua-dua jantina ini pula dicapai oleh jantina perempuan, iaitu seramai 151.6 ribu orang, masing-masing pada tahun 2011 dan 2012. Sungguh pun berlaku peningkatan dan penurunan bagi jumlah tenaga penganggur bagi kedua-dua jantina ini, namun ia tidak langsung menjejaskan jumlah tenaga buruh bagi kedua-dua jantina ini. Kerana apa? Kerana jumlah tenaga buruh bagi kedua-dua jantina ini menunjukkan peningkatan daripada 955.5 juta orang bagi jantina lelaki dan seramai 8.4 juta orang bagi jantina perempuan pada tahun 2019, meningkat kepada 9,503.5 juta orang bagi jantina lelaki dan seramai 6,078.1 juta orang bagi jantina perempuan. Jadi secara kesimpulannya peningkatan jumlah tenaga buruh ini dari tahun ke tahun ini berkemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor lah. Dan antara faktor yang berkemungkinan boleh berlaku adalah berlaku peningkatan jumlah penduduk di Malaysia. Peningkatan penglibatan jantina perempuan pula berkemungkinan disebabkan oleh beberapa dasar kerajaan seperti dasar wanita negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2009 yang telah menggariskan beberapa kelebihan kepada kaum wanita, di mana kaum wanita akan diberikan lebih hak untuk diberi peluang pekerjaan supaya dapat merapatkan jurang di antara gender bagi kaum lelaki dan perempuan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada graf kita yang terakhir, iaitu graf jumlah tenaga buruh mengikut pencapaian pendidikan di Malaysia. Jadi analisis di atas ini menunjukkan jumlah tenaga buruh mengikut pencapaian pendidikan, di mana kat sini kita ada beberapa petunjuk. Yang pertama adalah bagi berwarna biru itu adalah petunjuk bagi mereka yang tiada pendidikan rasmi. Kemudian yang berwarna oranye itu merupakan pencapaian pendidikan rendah. Yang berwarna kelabu itu adalah pencapaian pendidikan menengah, dan berwarna kuning itu adalah pencapaian pendidikan tertiari. Okey, jadi tiada pendidikan rasmi bermaksud mereka yang langsung tiada pendidikan rendah. Pendidikan rendah sahaja, menengah adalah menengah, kemudian tertiari adalah satu pendidikan yang selepas daripada pendidikan menengah. Makna kata kat sini adalah mereka yang melanjutkan pengajian sama ada diploma, sijil kemahiran ataupun ke ijazah sarjana muda. Jadi jumlah tertinggi bagi pencapaian pendidikan telah dicapai oleh pencapaian pendidikan menengah, iaitu sebanyak 8658 juta orang pada tahun 2019.
Jumlah tenaga buruh bagi pencapaian menengah ini juga menunjukkan berlaku peningkatan dari tahun ke tahun, bermula pada tahun 2010 hinggalah ke tahun 2019. Peningkatan ini berlaku sebanyak 1,866 orang daripada tahun berkenaan. Baiklah, bagi jenis pendidikan rendah pula, jumlah tertinggi dicapai pada sekitar tahun 2013 di mana jumlahnya mencapai 2,388.5 orang, manakala jumlah terendahnya pada tahun 2019 sekitar 1,852.9 ribu orang. Seterusnya adalah menengah. Bagi jenis pendidikan menengah pula, jumlah tertinggi dicapai pada tahun 2019 iaitu dengan jumlah seramai 8,658 orang, manakala jumlah terendah bagi jenis pendidikan menengah pula iaitu pada tahun 2010 iaitu sekitar jumlah 6,792 orang. Seterusnya adalah jumlah jenis pendidikan tertiari iaitu dan jumlah tertinggi bagi jenis pendidikan ini dicapai pada tahun 2019 pada kadar 4,616.4 orang, dan jumlah terendah pula dicapai pada tahun 2010 iaitu sekitar 2,891,000 orang. Jadi secara kesimpulannya, peningkatan jumlah tenaga buruh yang berpendidikan ini tidak semestinya tidak semestinya membawa kepada sesuatu pekerjaan yang baik. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi jenis pekerjaan dalam kajian ini. Peningkatan jumlah tenaga buruh bagi pencapaian pendidikan menengah ini berkemungkinan disebabkan oleh dasar kerajaan di mana kerajaan telah mewartakan untuk mewajibkan masyarakat di Malaysia ini mengambil sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM bagi semua masyarakat di Malaysia ini. Jadi pemerkasaan kolej vokasional juga mungkin menjadi faktor lain kepada peningkatan tenaga buruh bagi pencapaian pendidikan tertiari. Baiklah, oleh itu peningkatan kemahiran ini ataupun peningkatan jumlah pendidikan bagi jenis pendidikan tertiari ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti kemudahan inisiatif kerajaan di mana pemerkasaan sijil kemahiran seperti college vocational juga boleh menjadi faktor lain kepada peningkatan jumlah peningkatan bagi jenis pendidikan tertiari ini. Oleh itu peningkatan kemahiran secara radikal perlu dilaksanakan lagi bagi meningkatkan kebolehpasaran dengan memberi tumpuan kepada keperluan strategik masyarakat di Malaysia ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kembali kepada rakan saya yang lain. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Alif. Okey, berakhirlah sudah pembentangan ini. So, oleh itu saya akan menyimpulkan hasil kajian ini. Kesimpulan daripada kajian ini ialah tenaga buruh di Malaysia menunjukkan peningkatan sebanyak 26.64% dari tahun 2010 hingga 2019. Berdasarkan data yang diperolehi daripada kaedah kajian iaitu data sekunder dapat membantu mencapai objektif kajian ini, dan daripada kajian ini dapat menunjukkan trend dan pecahan tenaga buruh mengikut angka upah. Hasil kajian ini akan dijadikan rujukan dan panduan kepada orang ramai terutama dalam mengenal pasti trend tenaga buruh di Malaysia. Semoga kajian ini memberi manfaat dan perkembangan dalam ekonomi Malaysia. Oleh itu, sekian sudah pembentangan kami pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.